Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, saya Cikgu Umaira. Pada hari ini saya membincangkan bab 8 permodelan matematik bagi silibus matematik tingkatan 5. Subtopik 8.1 permodelan matematik. Standard pembelajaran menerangkan permodelan matematik. Apakah itu permodelan matematik? Model matematik ialah suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan perlakuan masa depan. Jadi ini adalah proses permodelan matematik yang akan mengambil kira 6 komponen. Jadi seperti yang kita sedia maklum, permodelan matematik adalah daripada masalah dunia sebenar. Jadi daripada masalah dunia sebenar, langkah pertama adalah kita mengenal pasti dan mendefinisikan masalah tersebut. Seterusnya, kita perlu membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Komponen ketiga, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah. Komponen 4, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Komponen 5, memurnikan model matematik. Dan komponen yang terakhir, kita akan melaporkan dapatan. Jadi kita akan lihat contoh permodelan matematik selepas ini. Jadi kita lihat satu masalah dunia sebenar di sini. Okey, kita lihat pasaraya yang terletak jauh dari rumah anda mungkin menjual sekampik beras 10 kg dengan harga yang lebih murah daripada pasaraya yang berdekatan dengan rumah anda. Adakah berbaloi jika anda memandu ke pasaraya yang terletak lebih jauh dari rumah untuk membeli 2 kampik beras 10 kg yang lebih murah? Jadi kita akan kaji masalah dunia sebenar berkaitan harga 10 kg beras bagi 2 pasaraya menggunakan permodelan matematik. Jadi kita lihat langkah pertama, mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Jadi daripada masalah kita tadi, kita kenal pasti dan kita definisikan, iaitu harga sekampik beras 10 kg dan kos petrol. Jadi kita perlu mengambil kira masalah kita bukan sekadar harga, termasuklah kos ketika membeli. Yang kedua, tentukan kedudukan 2 pasaraya yang jaraknya masing-masing dari rumah adalah berbeza. Dan yang ketiga, cari maklumat yang berkaitan dari internet, misalnya harga sekampik beras 10 kg di 2 buah pasaraya berkenaan, jarak setiap pasaraya dari rumah, harga petrol semasa, kadar penggunaan petrol kereta dan sebagainya. Okey, ini kerana untuk kita melihat yang manakah lebih menguntungkan. Kita tidak hanya melihat harga beras tersebut, termasuklah kos pengangkutan yang melibatkan harga petrol dalam dan juga harga semasa penggunaan petrol dan sebagainya. Seterusnya, kita akan membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Jadi apa andaian yang kita perlu buat di sini? Yang pertama, rumah pasaraya A, pasaraya B berada pada suatu garis lurus seperti mana yang digambarkan di sini. Memandu kereta semasa ke pasaraya. Jadi kita akan membuat andaian kita hanya memandu kereta ke pasaraya, kereta yang sama, dan membeli bilangan kampik dan cap beras yang sama di pasaraya A dan pasaraya B, supaya kita boleh lihat sama ada menguntungkan atau tidak menguntungkan. Okey, oleh itu kita akan kenal pasti pemboleh ubah. Jadi di sini kita buat andaian S kecil adalah jarak di antara pasaraya A dengan pasaraya B. P1 harga sekampik beras 10 kg di pasaraya A, P price ya. P2 harga sekampik beras 10 kg di pasaraya B. M kadar penggunaan petrol kereta dalam kilometer per liter. N bilangan kampik beras 10 kg yang akan dibeli. H harga petrol semasa dalam RM per liter. S besar beza harga dalam ringgit Malaysia yang dibayar bagi membeli beras 10 kg di pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. T besar pula adalah beza kos petrol dalam ringgit Malaysia yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding dengan pasaraya A. Seterusnya, komponen 3, kita akan mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah dalam dunia sebenar berkaitan harga beras 2 pasaraya yang kita bincangkan di sini. Jadi kita lihat
Jadi tadi daripada hasil internet kita tadi, kita dapati harga 10 kilogram beras Pasaraya A adalah RM25.95 dan harga di Pasaraya B adalah RM23.99. Jadi katakan bilangan kampik beras yang dibeli adalah 2. Jadi di sini N adalah bersamaan 2 daripada pemboleh ubah yang telah kita tetapkan. Jadi harga yang perlu dibayar kalau kita membeli 2 kampik beras di Pasaraya A, 2 darab RM25.95, kita perlu bayar RM51.90. Ini adalah sangat penting. Harga yang perlu kita bayar ini harga beras sahaja. Jadi untuk Pasaraya B, sekiranya kita membeli 2 kampik beras, kita dapati kita perlu bayar RM47.98. Jadi dengan membeli beras di Pasaraya B, seseorang dapat berjimat RM3.92. Jadi kalau membeli beras di Pasaraya B, lebih jimat RM3.92 tanpa mengambil kira faktor jarak dan faktor petrol. Jadi seterusnya kita perlu lihat kos kita juga akan melibatkan jarak dan kadar penggunaan petrol, dan kadar penggunaan petrol akan berkait dengan harga petrol semasa. Jadi kita membuat andaian jarak di antara Pasaraya dengan A dengan Pasaraya B ialah 6 km. Jadi kita buat andaian jarak di antara Pasaraya A ke Pasaraya B 6 km. Jadi kadar penggunaan petrol sebuah kereta adalah lebih kurang 17.6 km per liter dan harga semasa petrol RM2.08 per liter. Jadi petrol yang diperlukan bagi perjalanan 6 km adalah bersamaan 6 km jarak bahagi penggunaan petrol sebuah kereta iaitu 17.6 km per liter. Jadi kita dapati petrol yang diperlukan bagi perjalanan 6 km adalah 0.341 liter. Jadi ini adalah perjalanan sehala. Jadi kos petrol perjalanan 12 km iaitu 2 hala untuk pergi dan balik bermaksud 0.341 liter petrol yang diperlukan perjalanan sehala darab dengan harga petrol semasa RM2.08 per liter darab 2. Kenapa darab 2? Sebab pergi dan balik 2 hala. Jadi kosnya adalah RM1.42. Jadi di sini yang penting adalah berapa wang yang dapat dijimatkan. Jadi kita dapati dari segi harga beras kita boleh jimat RM3.92. Tetapi dari segi penggunaan petrol jarak kita memerlukan RM1.42 lebih daripada Pasaraya A. Kerana Pasaraya B jaraknya dengan Pasaraya A adalah 6 km. Bermaksud 6 km lebih jauh dari rumah untuk ke Pasaraya B berbanding ke Pasaraya A. Jadi wang yang dapat dijimatkan, jadi kita tadi dapat jimat RM3.92 untuk harga beras. Jadi kita tolak lagi RM1.42 bermaksud penjimatan RM2.50 apabila membeli 2 kampik beras 10 kg di Pasaraya B. Jadi daripada aplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah, kita dapati sekiranya membeli beras di Pasaraya B 2 kampik beras ya, kita boleh jimat RM2.50 sahaja, iaitu termasuklah kos pengangkutan, petrol dan sebagainya. Jadi komponen tadi kita mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Komponen seterusnya kita akan menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Jadi modal matematik yang dapat dihasilkan untuk kes berkaitan harga beras di Pasaraya A dan Pasaraya B, yang pertama iaitu S besar. Jadi kita telah bincangkan dalam pemboleh ubah. S besar adalah beza harga dalam ringgit Malaysia yang dibayar bagi membeli 10 kg beras di Pasaraya B berbanding di Pasaraya A. Jadi bermaksud S adalah bersamaan
P1 tolak P2, harga beras pasaraya A tolak harga beras pasaraya B, darab bilangan beras. Dan yang kedua berkaitan dengan kos petrol, kerana perlu mengambil kira kos pengangkutan ketika membeli beras, iaitu T, beza kos petrol yang dibayar bagi perjalanan ke pasaraya B berbanding ke pasaraya A. Jadi modelnya di sini adalah T bersamaan S tadi jarak pasaraya yang kita kira tadi 6 km, jarak pasaraya A dan B, supaya kita dapat tahu di mana lebih menguntungkan, bahagi M iaitu kadar penggunaan petrol menggunakan kereta tadi, darab H iaitu harga petrol semasa, harga petrol per liter semasa, darab 2. Darab 2 kenapa? Sebab kita perlu mengambil kira perjalanan pergi dan balik. Jadi di sini jika S besar daripada T, maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasaraya B. Oleh itu kita wajar memandu ke pasaraya B. Bermaksud dari segi S lebih besar daripada T, maksudnya dari segi harga tu, beza harga beras adalah lebih besar berbanding kos pengangkutan, maka lebih menguntungkan sekiranya kita membeli beras di pasaraya B. Tetapi jika beza harga adalah lebih kecil atau sama dengan kos pengangkutan, maka kita tidak seharusnya memandu ke pasaraya B untuk membeli beras. Jadi contoh penggunaan model, kita lihat tadi S kita tahu beza harga beras dua pasaraya. Jadi kita lihat RM25.95 tolak RM23.99 harga beras pasaraya A tolak harga beras pasaraya B, darab 2 bermaksud S kita RM3.92 iaitu beza harga beras. T kita tadi yang kita telah bincangkan sebentar tadi sebenarnya iaitu 6 km jarak daripada pasaraya A ke pasaraya B. Ya, 6 km yang kita anggap berada segaris tadi. Darab RM2.08 iaitu harga semasa petrol per liter. Okey, yang tadi kita bahagi 17.6 iaitu penggunaan petrol bagi kereta, darab 2 kerana untuk pergi membeli beras kita perlu pertimbangkan perjalanan pergi dan balik. Jadi di sini RM1.42. Jadi kita dapati beza harga beras adalah lebih besar daripada kos pengangkutan. Maka adalah lebih jimat untuk membeli beras di pasaraya B, maka kita wajar memandu ke pasaraya B. Oleh itu, model matematik tersebut dapat menangani masalah. Jadi ini model matematik kita dapat menangani masalah dalam dunia sebenar kita berkaitan dua perbezaan harga beras di pasaraya A dan pasaraya B sebentar tadi. Jadi langkah seterusnya itu komponen 5 memurnikan model matematik tersebut. Jadi di sini sebentar tadi andaian yang dibuat tentang lokasi rumah pasaraya A dan pasaraya B yang berada pada suatu garis lurus perlu dikaji semula. Jika lokasi ketiga-tiga tempat ini tidak terletak di atas suatu garis seperti andaian awal kita tadi, bagaimana hal ini memberi impak kepada model kita? Jika andaian baru dibuat, maka model perlu diubah untuk menggambarkan perubahan. Contohnya, kita dah tahu jarak pasaraya A dan pasaraya B adalah 6 km, berkemungkinan bukan segaris, berada dalam keadaan seperti ini, iaitu rumah pasaraya A 2 km mengufuk, kemudian diikuti 4 km mencancang. Juga menggambarkan jarak pasaraya A dan pasaraya B juga adalah sejauh 6 km. Jadi apa yang penting pada komponen 5? Jika andaian baru dibuat, maka kita perlu juga mengubah model matematik yang telah kita bincangkan tadi mengikut kesesuaian perubahan andaian tersebut. Dan komponen terakhir, kita perlu melaporkan dapatan. Jadi kita lihat contoh di sini dalam kajian kita tadi. Okey, jadi setiap model mempunyai kekuatan dan kelemahan. Yang penting model itu dapat mengenali kekuatan dan kelemahan dalam laporannya. Jadi contoh nilai bagi masa yang diperuntukkan oleh seorang adalah sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam model sebentar tadi, kerana kita hanya mempertimbangkan beza harga dua kampik beras
untuk pasaraya A dan pasaraya B dan juga kos pengangkutan sahaja. Jadi adakah memandu tambahan 12 km untuk penjimatan sebanyak RM2.50 berbaloi bagi seseorang? Mengikut model ini, penjimatan 5 sen dianggap berbaloi. Jadi seterusnya, impak kepada alam sekitar tidak dipertimbangkan dalam model ini. Jadi kita tahu semakin jauh perjalanan, jadi penggunaan kereta adalah lebih banyak. Jadi setiap kali penggunaan kereta akan melibatkan pengeluaran karbon dioksida. Jadi model tidak mempertimbangkan usaha ke arah kelestarian alam sekitar seperti usaha mengurangkan pengeluaran karbon dioksida. Jadi ini dah proses permodelan matematik di mana kita menggunakan matematik untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar. Walau bagaimanapun, penyelesaian ini boleh berubah apabila berlakunya andaian yang berubah. Jadi model ini tidak boleh kita guna pakaikan sebagai suatu template untuk setiap kali menyelesaikan masalah. Jadi kita lihat contoh 1 di dalam buku teks muka surat 234. Jeremy menyimpan 4,000 di bank bunga raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer dengan harga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Soalan A, kenal pasti dan definisi masalah dalam persoalan di atas. Jadi dalam masalah ini, jawapannya kita mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Jadi faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain 4,000 untuk membeli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Kerana telah dimaklumkan faedah adalah 1.5% setahun. Jadi sekiranya kita dapat mengenal pasti tempoh simpanan Jeremy di bank, maka kita tahu berapa faedah yang Jeremy ada selain daripada 4,000 yang menjadi simpanan tetapnya di bank. Jadi ini adalah jawapan untuk A. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Tentukan andaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Jadi andaian yang perlu kita lakukan di sini, kita perlu mengandaikan kadar faedah tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan perhitungan faedah. Jika tidak, rumus I sama dengan PRT menjadi tidak sah. Jadi kita tahu I ialah faedah, iaitu faedah mudah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu atas jumlah wang simpanannya untuk suatu tempoh masa. Jadi ini adalah model untuk faedah mudah. P ialah prinsipal, R ialah kadar faedah, T ialah masa dalam tahun. Jadi andaian kita kadar faedah tidak berubah sepanjang kita melakukan perhitungan. Yang kedua, harga komputer juga tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amount yang diperlukan. Jadi tadi harga komputer kita adalah RM4,455 dengan kadar faedah mudah tadi 1.5% setahun. Jadi apa pemboleh ubah? Kita lihat pada model kita. I ialah faedah, P adalah prinsipal, R untuk kadar faedah dan T untuk masa dalam tahun. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan contoh 1B. Sekian saja untuk video kali ini. Diharapkan video ini mampu membantu anda bagaimana menyelesaikan masalah dunia sebenar menggunakan matematik, iaitu dalam bentuk permodelan matematik. Dengan ini saya sudahi. Sekian, terima kasih.